Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, alhamdulillah summa alhamdulillah. InsyaAllah malam ni ana akan menyampaikan kalau yang diberitahu tajuknya wahai pemuda. So sebelum kita mula satu benda secara orang kata apa secara umumnya, secara skemanya, peringatan yang biasa diberikan ialah untuk kita sama-sama ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So biasa kita biasa dengarlah ikhlaskan niat. Cumanya manifestasi keikhlasan tu yang biasanya jarang kita nampak lah. So anda biasa bagi contoh kalau dalam kelas, termasuk dalam daurah dan sebagainya. Sekiranya so kalau kita define lah, sebab malam ni masa yang kita diberikan tak panjang, so anda pun tak boleh nak divert sangat. So secara ringkasnya, kalau kita define ikhlas tu, kita buat something kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ada dua pilihan dan kita tahu Allah lebih suka untuk kita, ataupun Allah berkehendak, Allah maknanya based on apa yang kita faham dengan syariatnya, Allah mengharapkanlah, Allah suruh kita buat pilihan pertama daripada pilihan kedua contohnya. Tidak mungkin kita boleh claim kita ikhlas kalau kita tak pilih pilihan yang tersebut. Sebab kita kata kita kan buat kerana Allah, pastinya kita akan pilih pilihan yang Allah sukai, insyaAllah. Saya harapnya semua boleh terima kalau kita define begitu. Dan kalaulah begitu, satu benda yang pasti akan terjadi ialah sekiranya kita ada persoalan yang kita tertanya, masa kita dengar tak faham ataupun tak dapat tangkap ataupun tertanya, kat situ ada dua pilihan. Sama ada kita nak buat tak tahu je, senyap, diam, simpan sahaja, ataupun kita bertanya. Dan saya rasa kita amat boleh fikirlah, Allah nak kita terus tidak faham ke ataupun mendapatkan kepastian supaya kita faham. So kalau kita betul ikhlaskan niat, for sure kita akan bertanya setiap kali kita ada persoalan lah. Dan kalau kita tak bertanya, for sure kita kerana segan, malu, takut, apa semua, itu semua perasaan lah. Itu semua nafsu kan. So maknanya kita mengikut nafsu bukan mengikut Allah. So itu confirm tidak ikhlas. So secara umumnya, anda harap kita faham begitu. Dan bila kita diingatkan untuk ikhlaskan niat, manifestasi kita sendiri tahulah kan. Kalau kita masih tak bertanya walaupun ada soalan, kita masih gagal mengikhlaskan niat. So harapnya hari ini dan seterusnya dalam kehidupan kita, kita berjaya mengikhlaskan niat, sama ada di kelas, di daurah, di dalam kehidupan dan sebagainya, insyaAllah. So itu poin pertama. So harapnya semua tidak delay untuk bertanya dan kalau ada apa-apa lah kan, dan merespon. So kat sini sekadar nak tengok kemampuan lah kot. Just nak tahu kemampuan audien ni mampu tak merespon sepantas mungkin kalau ada soalan-soalan yang sepatutnya simple untuk dijawab. So minta itulah, kalau yang susah untuk tulis verbal, kalau boleh tulis, minta tulis. Tahu tajuk malam ni, tahu tajuk kita, daurah kita pada ketika ni. Sekadar nak tengok sepantas mana semua mampu merespon. Okay, masih belum ada respon. Ataupun semua tak biasa daurah yang kena merespon. Wahai pemuda. Okey, seorang yang tahu, yang lain? Tahu, tak tahu? Bila syabab? Ni semua advance Maknanya tanya tahu tajuk tak, dia terus jawab tajuk dia apa. Okey. Ada 3 orang yang jawab. Kita ada berapa ni? 40 orang. Maknanya baru 10% je yang mampu menjawab walaupun dah 10 minit, 10 saat dah. Okey, nak tanya soalan seterusnya. Dah pernah baca tak? So dah pernah baca? Belum pernah baca? Dah pernah dengar? Etc. Dia nak dapat gambaran familiar tak familiar. Kalau tak pernah baca, tak apa, tak beritahu tak pernah. Belum. Ada yang dah pernah baca? Yang lain? Kalau yang dah pernah dengar pun boleh beritahu. Dah sikit, dah pernah baca sikit. Belum. Okey, ramai yang belum Tapi ada yang dah pernah dengar, ada yang dah pernah baca sikit, ada yang dah pernah baca dah pernah dengar. Pernah baca tapi lupa sikit-sikit. Tak apa, lupa sikit, ingat banyak, baguslah tu kan. Biasanya orang lupa banyak, ingat sikit. Okey. Seterusnya. Ready nak mula insya-Allah?
Kalau based on sekarang ni, alhamdulillah ramai boleh lah kan? Walaupun macam tak sampai separuh yang respon. Tetapi anak assume ambil masa sikit untuk respon, mungkin susah nak type, especially kalau guna phone kot. Tu assumption Ana lah, sangka baik Ana. Okay, insyaAllah ready. Alhamdulillah. Now, apa yang kita akan kupas malam ni, dalam masa tinggal, kalau kita tengok sampai 10 suku, okay, roughly sejam daripada sekarang, ialah risalah ila syabab. Ila syabab, kalau kita translate literally, ialah kepada para pemuda lah. Ila syabab, ditujukan kepada syabab. Syabab, by the way, kalau ada word, contohnya word-word Arab yang Ana tak explain tapi kita tak biasa, tak familiar, tak faham, terus tanya supaya kita tak bertimpa-timpa assumption ataupun kurang faham. So make sure resolve terus kalau ada apa-apa. So ila syabab. Now, ila syabab ni adalah salah satu risalah daripada banyak risalah Hasan al-Banna. Semua familiar ke bila sebut Hasan al-Banna? Tadi MC pun awal tadi ada sebut juga nama Hasan al-Banna. Dan nak dapat gambaran, semua very familiar ke dengan figure ini? Hasan al-Banna, tahu lebih kurang dia di mana, apa sumbangan dia, kenapa dia famous ke, ataupun ada yang tak familiar, ataupun ada yang first time dengar. Biasanya anak assume orang yang ikut surah ni biasanya pernah lah dengar nama dia kan. Cumanya of course kadang-kadang perlu kepastian juga kalau ada siapa yang perlukan certain introduction. Kalau dah tahu, insyaAllah alhamdulillah. Okey, dua orang. Yang lain pun kalau ada yang apa-apa boleh beritahu. So, okey. Dalam kalau kita tahu tak pernah dengar tu rujuk kepada Hasan al-Banna. Okey. Ke tak pernah dengar tajuk? Kenapa dah tak tahu? Yang ni menjawab kepada soalan yang mana? Okey. Basically, dalam Ana rasa di dalam konteks Malaysia ni, nama Hasan al-Banna ni secara umum orang biasanya assume agak famous lah, kerana banyak kumpulan dakwah yang wujud di Malaysia ni banyak refer kepada Hasan al-Banna. Contohnya dia tulis kat semak surat siapa yang tengok mak surat, cetakan yang buku mak surat tu, kadang-kadang dia akan tulis nama Hasan al-Banna di bawah, kerana zikir-zikir tu dihimpun oleh Hasan al-Banna lah dalam salah satu risalah dia, iaitu risalah al-Maksurat. Cumanya risalah al-Maksurat dengan maksurat yang kita biasa baca tu, dia tak exactly sama lah. Bila sebut tak exactly sama tu ialah al-Maksurat tu tebal. Cumanya satu portion kecil daripada risalah maksurat tu dibawa keluar dan dicetak, yang tu biasa kita panggil maksurat yang kita biasa baca tu. Tapi dalam risalah maksurat dia dipanggil wazifah. So yang kita biasa kan wazifah sughra, wazifah kubra tu kan. So dalam risalah maksurat tu dipanggil wazifah. Maksurat tu lagi panjang daripada tu kan. So itu kalau yang pernah tahulah maksurat tu ataupun pernah tengok risalah maksurat. Ana biasa jumpa orang usrah di Malaysia ni jarang pernah baca risalah maksurat. Dan dia ingat maksurat yang kecil itulah maksurat yang Hasan al-Banna tulis. Sebenarnya tak, itu hanya petikan kecil daripada risalah maksurat yang lebih tebal. But anyway, tu contoh kat mana yang kita mungkin kenal lah Hasan al-Banna. Dan Hasan al-Banna ni satu figure antara yang dianggap juga bagi kebanyakan orang mujaddid dalam era dia, orang yang sumbangan yang amat besar dalam konteks dakwah yang masih berterusan sampai hari ni lah. Disebabkan tu dia famous. Antara nama-nama yang famous, Maududi, kalau biasa dengar, ni yang lebih kurang sezaman, Hasan al-Banna. Yang kenapa dia famous tu sebab hasil sumbangan dia terwujudnya satu gerakan dakwah yang besar yang merentasi sempadan negara sehingga satu dunia dia berkembang. So di situ disebabkan itu juga ramai cetusan-cetusan dakwah di serata dunia termasuk di Malaysia terinspirasi paling kurang dengan apa yang digagaskan di sana, dan sebab tu kita agak familiar. Kalau tanyalah grup grup dakwah di Malaysia pun biasanya agak familiar dengan Hasan al-Banna. Okey, dan Hasan al-Banna ni mengarang banyak risalah. So siapa yang pernah, sekarang ni kat Malaysia pun biasa boleh dapat, lupa nak ambil kat almari belakang tu, Majmu' Rasail tu word Arab lah. Majmu' Rasail tu kalau kita translate jadi himpunan risalah.
ataupun himpunan risalah-risalah. Rosail tu jamak kepada risalah kan. So Hasan Banna ada banyak risalah. Salah satu risalah, kalau kita sebut tadi maksurat, salah satu risalah lagi ialah Ilas Syabab. Okey, dan hari ni kita akan fokus kepada risalah Ilas Syabab. Okey. So itu introduction kepada apa yang kita nak cover ni lah. At least kita tahu siapa yang bawa benda ni. Dan kalau kita nak jumpa kat mana benda ni, boleh cari himpunan risalah lah. Biasanya kita jarang jumpa benda ni dicetak secara berasingan. Biasanya dia part of banyak-banyak risalah dalam himpunan risalah, insyaAllah. Okey, bagi yang pernah baca tadi ada yang pernah baca juga. Biasanya kalau anda jumpa orang yang yang pernah baca, anda suka tanya, ingat tak apakah first point yang disebut dalam risalah ni? Dan anda perasan ramai orang jawapannya tidak tepat lah. Sebab ramai orang bila anda tanya, tak tahu kalau anda tanya yang pernah baca kat sini, apakah first point yang dia sebut? Based on pengalaman anda, bila anda tanya, ramai yang cakap first point dia ialah dia nyatakan ciri-ciri pemuda. Which is salah lah, itu bukan first point yang dia sebut. Itu actually kalau kita nak tengok dari susunannya, dia anda boleh kata second point. First point yang disebut ialah ini, awamil an-najah, ataupun kalau kita anda guna terjemahan Indonesia, so jadilah kat situ pilar-pilar kemenangan. Tapi anda harap antum masih boleh faham lah pilar-pilar kemenangan ni, pilar-pilar tu apa so itu point yang pertama yang dibawa. Okey, cara nak buat slide ni anda cuba orang kata apa sebiji mungkin dengan tulisan. Kalau antum faham sebiji mungkin dengan tulisan dalam tu, maknanya kalau kita cover risalah Al-Banna contohnya, ada beberapa approach yang biasa orang ambil. Satu, approach, kalau kita kata approach purely bedah buku. Siapa yang pernah dengar daurah bedah buku? Bedah buku tu maksudnya memang kita buka buku tu, kita bedah lah. So biasanya dia jadi panjang. Approach yang lain ialah contohnya anda penyampai dah bedah siap-siap, susun-susun apa yang kita keluarkan tu, dan bila sampaikan tu dah versi yang telah dilumatkan. Maksudnya kita dengar dah proses version lah. Biasanya dia akan ringkas, padat dan macam lebih kepada point form, straight to the point. Right. So yang approach dalam slide ni sebenarnya cuba untuk sedekat mungkin dengan bedah buku lah. Tetapi untuk malam ni kita tak ada banyak masa, so anak akan cuba baca, maknanya kita go through selaju mungkin. Sebab tulisan-tulisan fikrah, okey, siapa yang tak familiar dengan word-word ni minta tanya terus tulisan yang berkenaan dengan pemikiran fikrah, dia tidak sama dengan tulisan ilmiah. Okey, dia bukan, sebab ilmiah tu macam ilmu base lah, knowledge base, maknanya tahu tak tahu. Oh, tahu kan. Tapi fikrah ni dia macam membawa pemikiran kita dan mengasap pemikiran kita sehingga pemikiran kita tu shift. Begitu disebabkan itu, kalau personally anda suka kupas, dia biasanya jadi panjang lah. Sebab kita kalau kita glance through saja, biasanya pemikiran kita tak sempat diasap dan kita tak sempat nak proses. Kita tahu je, oh risalah tu ada sebut benda tu, tapi pemikiran kita tak berubah apa, sebab dia jadi macam pernah dengar. So anda prefer untuk kita memang fikir satu-satu benda lah. Cuma malam ni memang kita tak sempat nak guna approach tu. So anda mention siap-siap di awal ni, mungkin approach anda akan go through secara almost fakta lah kot, sebut. Dan kemudian hopefully in the end kita sebab bincangkan, so apa kaitan dengan kita semua benda ni kan. So disebabkan faktor masa lah, insyaAllah. Ni belum sampai apa-apa, belum masuk first point pun dah 9.20 dah kan. Okay, itu satu cabaran Now so dimulakan dengan awamil an-najah. So ayat dia, innama tunjihul fikrah iza, ataupun ditranslate, sesungguhnya akan berjaya sesuatu fikrah, sesuatu pemikiran, ataupun kalau nak generalisekan, akan berjaya satu gagasan itu jika dan kemudian Hasan menaliskan prasyarat yang perlu ada kalau satu gagasan tu nak berjaya. Yang pertama, qawiyul imanu biha, kuatnya iman terhadapnya. Now, bila kita cakap qawiyul imanu biha, biha tu merujuk kepada apa? Ni biasa tak belajar bahasa Arab sikit-sikit. Dengannya, kuatnya iman terhadapnya. Nya tu apa? Siapa boleh agak? Nya tu balik kepada apa? Ada yang nak jawab?
kepada Allah lagi. Lagi ada jawapan lain? Mungkin anda to simplify, Allah bukan. Yes, terhadap fikrah tersebut. So kat situ bila ni satu benda, alhamdulillah, jazakumullah kepada yang menjawab. Hopefully kita terbiasa. Ni satu benda jugalah dalam konteks Melayu. Biasanya kita takut silap. Itu satu tabiat yang perlu dikikis lah sebenarnya. Sebab based on pengalaman anda personally, banyak benda yang kita ingat sampai mati tu ialah benda yang kita dapat kefahaman tu bila kita tersilap. Contohnya lah dalam dialog, dalam discussion. So maknanya bila kita ada something, bagi tahu, dan kalau dia perlu dibetulkan, dia manfaat kepada kita balik berbanding orang yang berdiam diri. Now, kat situ nak kata dalam konteks tu, dan cuba faham ayat ni bukan ayat pasal Islam. Ayat ni ayat general. Faham ke? Ayat awal tu maksudnya akan berjaya satu gagasan tu. Ni bukan cakap pasal dakwah, bukan cakap pasal Islam ni. Dia cakap pasal any gagasan, any fikrah untuk berjaya di atas muka bumi ni, dia perlukan elemen-elemen ni. Satu, kuatnya iman terhadapnya. Nya tu balik kepada gagasan tadi. So kalau macam contohnya takkan berjaya komunism, socialism or whatever ism yang ada tanpa ada orang yang mengimani benda tu in the first place. Tu first point. Kan maksudnya kalau dan kita tengok kebangkitan mana-mana ism yang ada, mana-mana gagasan yang ada, Islamik atau tidak, dia bermula dekat situ. Ada orang yang betul-betul percaya inilah dia yang perlu diangkat. Kan tak kisahlah contohnya hak human right kan, civil right ataupun apa yang kalau kat Amerika tu Martin Luther dan sebagainya tu, maknanya dia beriman benda ni, maknanya orang berkulit hitam ni patut mendapat hak yang sama. Dia beriman dengan gagasan itu. Kalau tak ada orang beriman benda tu, dia tak ke mana. So itu first ingredient. So bila kita cakap benda ni, dia adalah sunnatullah merentas apa-apa benda. So ni bukan cakap pasal Islam saja ya, first ayat ni. Second, wa tawaffur, wallahu alam, sebab tak ada baris ni. So kalau anda tersilap baris tu, minta maaf. Wa tawaffur al-ikhlasu fi sabiliha, dan tersedia keikhlasan di atas jalannya. Maksudnya satu tadi, beriman dah, memang inilah yang kita patut bawa ni untuk kemaslahatan semua orang, inilah dia, tak kisahlah apa tu kan. Kedua, ikhlas ke atas jalannya. So sebab setengah orang tu dia beriman dah, memang betul ni yang paling bagus kan, tapi kau tak cukup ikhlas lah nak maknanya tak sanggup nak buat apa-apa untuk benda tu kan, walaupun yakin benda tu baik, contoh kan. So ini ingredient yang kedua yang perlu ada untuk satu gagasan tu berjaya. Yang ketiga, wasdadat al-hamasah laha, dan bertambah semangat untuk memperjuangkannya. So ingredient yang ketiga. So bukan sekadar yakin dengan gagasan tu, bukan sekadar ikhlas untuk buat something untuk gagasan tu, tapi memang semangat, hamasah kan, passion. Dan yang keempat, wa wajadal istidadul ladzi yahmilu ala at-tadhiyah wal amal li tahqiqiha, dan ada kesiapan untuk berkorban serta beramal untuk mentahqiqkan, untuk mewujudkan, menegakkan gagasan tadi. So ini 4 elemen yang sunnatullahnya, tanpa kesemua elemen ni, mana-mana gagasan tu tak akan berjaya di atas muka bumi ni. Itu adalah sunnatullah. So kalau diulang secara package, innama tunjihul fikrah iza ada keempat elemen ni. Okay. So until this point, kalau ada soalan boleh tanya, kalau ada apa-apa tak jelas kan, dan harapnya jelas lah kan. Maksudnya starting point of risalah ni, Al-Banna kata dia buat satu proclamation yang besar. Tak akan berjaya satu gagasan tu unless ada 4 requirement ni, 4 karakteristik ni kan. Kuatnya iman terhadap gagasan tu, ikhlas untuk gagasan tu, semangat, passionate untuk membawa gagasan tu, dan kemudian ready untuk berkorban untuk gagasan tu. Dan kalau kita tengok dalam dunia ni, itu hakikatnya. Boleh terima ke? Ada ke gagasan yang dia tiba-tiba naik tanpa semua-semua ni? Kan maksudnya tak ada orang yang sanggup berjuang, tiba-tiba dia naik sendiri. Macam biasanya dalam dunia ni, dalam sejarah manusia, tidak pernah berlaku. So ini adalah sunnatullah. Now, kenapa dia start begini? Ini satu poin penting juga dalam konteks audience Al-Banna yang bila dia bawa tu siapa, dan assumptionnya mereka ialah yang of course di Mesir ketika tu, okay, semua tahu kot asal Al-Banna di Mesir. Majority Mesir ni memang Muslim
And so anggapan dia ialah memang orang yang dah yakin dengan Islam tu. So dia start terus, dia tak perlu nak cerita dah basic Islam ni, dia terus takkan berjaya kalau tak ada 4 ni. Kan, whatever kita yakin Islam tu cantik ke, hebat ke, itu yang paling tinggi ke apa. Tapi kalau 4 ni tak ada, dia takkan ke mana? Dia takkan berjaya. Seperti mana juga gagasan yang lain. Kemudian masuk dia shift ke poin yang kedua tu. Kan? Keempat rukun ni, 4 yang disebutkan tadi tu, merupakan karakter pemuda. Kenapa? Sebab iman yang pertama tadi, iman tu, dasar iman tu adalah hati yang cerdas. Ni mungkin ada isu translation sikit. Cerdas tu apa benda pula kan. Tapi yang tu yang paling dekat dengan bahasa Arab dia. Tapi tak apalah, hopefully kita faham essence dia. Dan dasar keikhlasan tu pula adalah nurani yang jernih, yang tak contaminated lagi. Setengah orang yang dah hati dia dah contaminated, dah ada kepentingan dan sebagainya, dia susah nak ikhlas lah. Ketiga, dasar passion, semangat tadi ialah perasaan yang bergelora. Dan yang keempat ialah dasar amal adalah kemahuan yang kuat. So, Al-Banna kata dasar kepada 4 karakter tadi tu dah embedded dalam pemuda. Memang hati dia tidak tercemar lagi lah dengan kepentingan duniawi. Memang orang muda ni memang semangat. Kan, dan bila dia nak something tu memang dia nak sungguh. So, dia relatekan begini. Sebab tu dia sebut hakikatnya, ni dia cakap sunnatullah, tak kisahlah siapa tahu ke ni kebangkitan kat mana ni, tapi kita tengok mana saja kebangkitan umat ataupun manusia ataupun kumpulan dalam sejarah manusia ni, memang kita akan nampak dasar yang besar dari backing pemuda. Sebab itulah yang akan passionate, sanggup berkorban dan sebagainya untuk bagi dia jadi, kan, bagi dia jadi. Itu hakikat. Cumanya kat sini, ni bukan Al-Banna cakap lah, tiba-tiba so what kan. Ni Ana cakap lah, Ana select ke so what? Bila dia cakap tu, so what? So apa? Maknanya kalau setakat ni maknanya just sebut 2 poin tu je. Takkan berjaya mana-mana gagasan kecuali ada 4 benda ni. Dan Al-Banna pula kata 4 benda ni dah memang embedded dalam pemuda. Pemuda sepatutnya dah ada karakter ni. So, siapa boleh agak apa conclusion yang dia nak bawa tu? Boleh respon. Ada yang nak respon? Mungkin tengah tulis, so nak tunggu sekejap. Pemuda adalah penggerak lagi. Jazakallahu khairan. Dakwah. Tu apa tu? Macam nak faham tu. Keyword je keluar. Dakwah kepada pemuda. Lagi. Satu kejayaan yang bermakna. Lagi. Ke tak boleh appreciate kalau macam orang cakap macam ni kat kita, dia sebenarnya nak highlight apa? Tak dapat nak relate Pemuda adalah panji kemenangan. Okey, lagi. Okey, bila nak cakap ni bukan maksudnya jawapan-jawapan tu salah Cumanya dia ada last mile tu masih missing. Tahu ke last mile? Kalau public transport tu dia ada first mile, last mile kan. Maknanya kadang-kadang kita kata, kenapa orang tak naik bas kan? Bas tu dah ada alhamdulillah, tapi daripada bas ke tempat kerja tu last mile tu, kilometer yang terakhir tu biasanya tak ada. So menyusahkan kita je naik kan. Pemuda mampu mengubah. Okey. Ini penegasan Al-Banna Maka kat sini ayat dia panjang. So tapi ana rasa gist dia antum boleh dapat Maka kewajipan antum lah. Ana assume semua audience malam ni adalah kategori pemuda insya-Allah. So maka kewajipan antum lah sebenarnya jatuh kat atas bahu antum. Tugas ni. Tanggungjawab anda untuk make sure terlaksana, dan ini adalah hak umat terhadap anda. Ini adalah hak amanah terhadap bahu anda sendiri. Okey, apa beza ayat ni dengan ayat-ayat yang antum sebut tadi tu? Bukan nak kata salah Ada kata pemuda adalah penggerak dan sebagainya. Kat mana missing dia? Kat mana missing yang last mile yang anda kata missing tu daripada jawapan antum? Jawapan antum tu ada elemen yang betul lah. Okey, pemuda yang penggerak dan sebagainya. Kat mana yang missing dia? Okey, masih menanti jawapan. Kepentingan, lagi. Tanggungjawab, lagi. Hak amanah, lagi. Masih tak jumpa jawapan ni. Betul, puan-puan semua betul.
Tapi yang last mile tu tak sampai lagi. Kita perlu membina kriteria dalam diri, amanah, kewajipan. Sebenarnya jawapan tu ada, cumanya kita je tak sebut. So, point yang missing tu ialah kita tau. Faham ke? Kita bila, antum perasan tak? Bila kita bincang benda-benda macam ni, selalunya akan keluar ayat-ayat atas angin. Ayat tu betul. Pemuda perlu bangkit. Tapi kita cakap tu seolahnya macam kita tu bukan pemuda. Dia bukan, aku kena bangkit. Lain tu, lain. Faham ke? Maksudnya, menyedari aku kena buat kerja dengan pemuda ni, tak tahulah pemuda tu kat mana, tapi pemuda ni kena bangkit lah. Astagfirullah, kenapalah pemuda ni. Tapi aku sendiri tu macam soalannya tak sedar diri lagi. Kat situ yang anda rasa isu besar kita. Setiap kali kita bincang benda ni, dia sentiasa dalam kotak kita, tak bincang dalam realiti kita. Kita bincang sort of, ni teori untuk jawab exam, so memanglah pemuda adalah penting. Dia jawab ayat-ayat macam tu, ayat goreng kosong, tak ada makna. Ayat atas angin. So, anda rasa kat situ in that point, siapa yang boleh terima point tu? Maknanya sebab kat sini dia cakap anda tu, anda pulang kat kantor tanggungjawab, antum boleh terima tak word-word yang Al-Banna guna ni? Sebab kalau antum terima, implikasi dia besar. Kalau kata kewajipan antum, maksudnya antum tak buat berdosa. Tu kebesaran word yang dia guna. Tanggungjawab anda. Kalau antum tak buat, antum dah mengabaikan tanggungjawab. Ni bukan macam pahala tambahan word-word dia guna ni. Bukan jomlah kita tambah pahala. Tak, dia kata ni kewajipan antum, tanggungjawab antum, umat punya hak atas diri antum. Maknanya kalau antum tak tunai hak dia orang boleh dakwa antum. Tu konteks dia. Siapa boleh terima, siapa tak boleh terima. Sebab the whole risalah ni berdiri di atas penekanan ni. Kalau antum kata still bukan kerja aku, tak payah baca dah. Kita stop situ sebab tak ada kaitan dengan antum dah lepas-lepas tu. Dia hanya berkaitan dengan orang yang faham first point dia ialah antum, pemuda yang saya tengah cakap ni, awaklah yang berkewajipan untuk make sure benda ni jadi. Kalau tak, awak kena jawab dengan Allah. Point dia gitu. Sebab apa tadi dia kata? Untuk berjayanya gagasan ni, kalau kita kata untuk berjayanya Islam ni, dia perlu ada 4 benda tu. Dan 4 benda tu karakter pemuda. Dan awak tu kan pemuda. So, awak tak boleh lari untuk memastikan kejayaan itu. Boleh terima, tak boleh terima, ada respon setakat ni. Nak tahu kalau dah terlalu berat dan sebagainya, anak-anak kena tahu supaya, sebab dia sepanjang risalah ni until the end, dia bukan dengan itu. Anda faham ramai orang suka baca risalah-risalah ni sebagai ilmiah. Macam-macam kita boleh dapat ilmu kat situ. Tapi pada anak, in the end, dia tak ada makna sangat kalau kita tak dapat intention asal penulisan tu lah. Kan? Dan kat situ beza besar buku yang ditulis dengan fikrah, maknanya buku fikrah dengan buku ilmiah. Kan? Dia bukan just nak cakap teori-teori dakwah. Dia nak cakap tentang awak lepas ni kena buat apa. Beza dia. Boleh terima, tak boleh terima. Ada feedback, ada persoalan. Just nak dapat gambaran sebab kalau tak sesuai untuk diteruskan, anda kena tahulah. Boleh terima maksudnya terima tu faham maknanya bukan apa, maknanya memang tanggungjawab aku lah. Bukan lepas ni kalau aku masih tak buat apa, Allah boleh tanya lah ni, dan aku kena jawab lah. So kalau terima benda tu, the rest of the risalah ni akan make sense. Dia akan make sense. Otherwise, dia tak related, dia tidak relevan kepada kita. Kalau gitu Okay. So sebab tu kalau antum baca risalah-risalah Banna, especially risalah, sebab ni risalah yang agak ringan risalah yang ditujukan kepada pemuda awam. Kalau antum baca risalah yang ditujukan kepada orang yang dah memang ikut sistem ikhwan tu, lagi heavy lah dengan bahasa dia. Sebab tu dia akan ada mukadimah dia. Risalah ni khas untuk orang macam ni je. Kalau orang yang tak ada karakter macam ni, pergi baca benda lain lah. Dia akan cakap siap-siap begitu. Sebab tidak sesuai untuk anda kan. Sebab tu anda tanya ni, kalau ada yang memang tak terima, kenapa pula hak saya kan? Bukan saya sekadar solat puasa zakat haji pun dah okey. Kalau ada yang masih berpahaman begitu, kita kena settle benda tu dulu sebenarnya. Sebab kat sini dia dah assume semua orang Islam, pemuda Islam di depan dia dah faham Islam tu apa. Okay. Now, siapa yang mungkin ada soalan boleh shoot terus ataupun boleh catat. Hopefully in the end kita akan ada masa juga untuk insyaAllah Q&A, especially benda-benda yang hard foundation Okay. Kerana itu,
anda semua perlu maju menjadi penyelamat. Tunaikan hak-hak umat dengan sempurna. So penggunaan word dia pun imply benda tu kan. Kalau tak tunai hak, contoh apa siapa orang yang ada hak kepada kita kan, macam contohnya hak isteri kepada suami, hak suami kepada isteri dan sebagainya. Bila kita cakap tak tunai hak tu bukan isu pahala kan, dia isu dosa. Faham ke? Dia bukan isu kalau dapat pahala tambahan, dia isu you have to do it, otherwise you kena jawab lah. Dia satu benda violation of hak Okay, so kalau kita dah terima tadi, ada ramai yang dah terima, kata memang umat berhak untuk tanya kenapa aku tak buat kerja kalau aku tak buat. Okay, kemudian dia shift kepada, okay, kat sini nak sebut dulu konteks bagaimana risalah ni ditulis. Risalah ni ditulis, dia selang-seli antara poin besar dengan poin motivasi. Faham ke kalau nak cakap macam tu? Ini contoh poin motivasi lah. Dia bukan poin besar yang nak disampaikan, tapi dia motivation. Dia mau kepada untuk boost. So kalau antum baca risalah dia awal sampai habis, kalau antum perasan benda tu, dia akan selang-seli. Bagi poin, motivasi. Bagi poin, motivasi. Bagi poin, motivasi. So dekat sini motivasi kepada audience dia. Dia kata, kadang-kadang kita boleh tengok lah, orang yang membesar dia dalam kategori yang berbeza ni. Orang yang membesar dia, contohnya yang belah kanan tu. Membesar dengan kesenangan, tengok TV dengan teddy bear dia. Contohlah, to simplify. So dia akan membesar dan naik lemak dia lah. Dan juga ada orang yang membesar dalam keadaan yang macam yang kiri tu maksudnya dalam keadaan pergolakan, masyarakat tengah berjuang menuntut keadilan contohnya. Maka biasanya dia akan membesar dengan jati diri yang bukan calang. Dan kalau semua faham ketika mana Al-Banna nyatakan benda ni, ketika Mesir masih dijajah oleh British kan, back then, dan kebanyakan negara Islam masih terjajah. So motivasi Al-Banna bagi ialah takdir Allah, alhamdulillah antum ni beruntung sebab antum lahir dalam keadaan umat tengah berjuang. So jati diri antum tu kuat. So kena syukur dan kena realise itu satu keberuntungan. Cumanya bila anda baca benda ni, nak translate kepada kita jadi macam antum ni beruntung ke tidak ni kan, sebab antum yang kanan tu semua lemak-lemak ni kan. Contohnya Ana pun sama lah. So ayat yang sama ayat sama tak applicable kat kita macam nak motivasi pula ni. Ke kita conclude, sebab tu kita habis kat sini lah. Memang kita semua tak ada harapan lah kita kat Malaysia ni kan. Semua lemak je kan. So biarlah mereka kat sana berjuang. So adakah begitu? So point anak kat sini ialah Anak nak highlight point ni, point motivasi So dia contextual. Dia bukan point untuk diguna kepada semua orang. Kalau tu faham motivasi, sebab audience dia macam tu, dia guna point tu untuk motivate. Untuk kita apa motivasi dia? Wallahualam. Cumanya sebab dah tersebut benda ni, so Anak nak highlight lah. Hakikatnya para sahabat yang dibina oleh Rasulullah SAW ni nak menjawab kepada, kalau kita ada alasan, Ana rasa ramai orang kat Malaysia ni ada alasan, ikhwah kat Malaysia ni ada alasan, nak buat macam mana, kita kat Malaysia ni memang macam tu, semua lemak kan. So macam tu lah, kita memang tak ada semangat juang. Ada setengah yang anggap macam tu, sebab kadang-kadang dia compare dengan ikhwah Indonesia. Tak tahu pernah jumpa ke tidak Kadang-kadang karakter dia lain. Diorang tu kenapa willing berjuang lebih, kita ni macam itulah, dah kita lahir dalam keadaan macam ni, nak buat macam mana kan. Okay, kat sini Anak nak highlight, you cannot use that as an excuse. Sebab sahabat Nabi SAW, ada tak yang asal dia orang kaya, manja, dimanjakan maksudnya parent yang kaya yang bagi segala apa untuk anak dia tu. Ada kisah-kisah yang famous macam tu kan. Siapa contoh? Ada yang tahu tak? Kisah sahabat yang memang minyak wangi dia apa semua kan. So tapi akhirnya macam mana? Dia berjuang tak? So point Anak ialah, kalau kat sini untuk simplify, sebab kita pun tak ada banyak masa, itu tak boleh jadi alasan. Point dia tadi ialah lebih kepada motivasi. Alhamdulillah kebetulan antum keadaan macam tu, so realise lah itu sebenarnya satu Allah, untunglah untuk Allah dah bagi antum jati diri tu kan. Untuk kita tak boleh kata sebab tu aku tak ada jati diri, sebab tu janganlah harap. Tak. Sebab para sahabat juga ada yang mungkinlah kita nak similarkan dengan kita tu, tetapi dengan kefahaman dia, dengan tarbiyah yang Rasulullah SAW bagi, dia juga boleh berjuang sama dengan sahabat-sahabat yang awalnya susah kan. So itu bukan alasan lah. So Ana berhenti kat situ untuk point tu hopefully kita tak ada alasan lah lepas ni. Sambung balik risalah tu shift keluar sikit dari risalah. Yang betul tadi tu tak ada dalam risalah tu, tapi Ana terpaksa jawab kepada audience Malaysia lah, sebab kan dia kata kenapa ni tak kaitan dengan aku je. So jawab sikit kat situ. Kemudian based on itu
Wasta'idu ya rijal. Bersiaplah wahai para pahlawan. Kan, ni translation rijal tu kepada pahlawan lah, in context dia bukan lelaki spesies lelaki tu, tapi rijal dalam konteks tu ialah pahlawan kan. Okey, itu first big point besar You realize you pikul tanggungjawab tu. Semua kita lah yang ada jiwa pemuda dalam diri kita tu, kita tak boleh lari dari tanggungjawab tu. Maka bersiaplah untuk berjuang. Tu first point. Kemudian, assuming semua dah ready ni, semua dah semangat, jom kita buat something, kita berjuang. Dan Al-Banna pergi kepada second big point. Okey, antara benda yang saya paling concern lah di awal kebangkitan. Awal kebangkitan ni maksudnya, ketika mana Al-Banna sebut benda ni, dakwah tu baru nak bangkit. Orang-orang muda ni baru nak semangat. Alhamdulillah dah ada semangat. Tapi dia punya concern apa? Barangkali aspek yang paling bahaya, ni pada pandangan Al-Banna ketika itu, ialah siapa belagak? Ni anda buat gambar ni lah. Siapa belagak ni nak rujuk kepada apa ni? Apa point dia cakap? Agaknya apa yang dirasakan bahaya tu? Jangan pula cakap tu kumpulan apa. Tapi ini ilustrasi. Dia sebut kepada you are facing bukan ajaran sesat. Ni siapa kata ni ajaran sesat kan ni? Ni kan kesian lah kan. Tu ayah aku dalam tu. Nak sambung cakap ajaran sesat. Taksub. Okey, lain. Sebelum tu lagi, semua tu betul lah. Kalau taksub semua tu dah masalah. Dia cakap ni first ni, sebab dia cakap pasal orang baru nak semangat. Dia kata ada berbagai seruan. Faham ke? Macam ada grup ni kata jom cara ni macam ni. Ada kata jom macam ni lah, macam ni. Oh macam tu lah pula, macam tu. So dia kata itu benda yang bahaya di awal kebangkitan. Mungkin konteks kat sini berbeza sikit dengan sekarang lah. Sebab kat situ orang yang ada kesedaran tu amatlah minoriti. Walaupun bersemangat. Tapi kalau ada ni, apa masalah dia pada Al-Banna? Akan orang dah lah sikit. Kemudian dah terpecah-pecah macam tu, akan tercerai-berailah tenaga dan potensi. So makin susah lah nak capai tujuan. Tu dia punya rasional faham kau rasional dia maksudnya. So disebabkan itu dia kata perkara yang mengkaji semua seruan ni, macam mana kata jom kita buat cara ni dan cara ni. Dia kata mengkaji benda tu adalah perkara yang paling dasar. Sebelum kita main ikut atas semangat tu, supaya tak terjerat-berai dan tak capai pun tujuan in the end, kena kaji dulu. Yang ni kenapa macam ni, kenapa macam ni, dan supaya kita tahu in the end yang manakah yang paling insya-Allah secara rasionalnya, secara sunatullahnya paling dekat untuk mencapai tujuan. Begitu So sejauh mana kita ada benda ni dalam diri kita Ada tak? Ada siapa kat sini memang karakter dia macam tak? Dia akan kaji. Sebelum saya ikut usrah dulu, saya kaji dulu kan. Kenapa bang? Kenapa usrah ni? Kenapa? Cakap sikit. Ada yang macam tu Ke tak apalah. Saya memang suka lura benda sikit. Tenang sikit hidup saya kan. Tak payah fikir-fikir. So harapnya kita mengkaji kita bertanya kan. Kenapa kena datang tiap-tiap minggu Tak boleh ke saya datang sebulan sekali? Kenapa tak boleh saya datang usrah saja tak boleh ke? Kenapa nak daurah juga? Antum tanya ke semua benda tu? So Ana suka kalau orang bertanya supaya dia boleh dijawab berbanding orang yang ikut buta tuli kemudiannya dia tak tahan lama sebab dia pun tak tahu sebenarnya apa benda ni kan. Kalau nak tanya suatu soalan simple kepada antum anak assume biasanya kalau orang ikut surah betul lagi lah, antum baca tasbih kifarah kan, subhanakallahumma bihamdik sampai habis lah baca kan. Kenapa kita baca? Antum ada jawapan ke? Kenapa kita baca? Ni Rasulullah ajar ke ni? Ke siapa ajar ni? Betul ke? Kenapa? Untuk apa? Apa manfaat dia? So antum ada jawapan ke tidak? So sekadar terlintas lah. Sebab anda perasan benda ni majoriti orang buat dah, tapi bila anda tanya kenapa, dia macam tak ada jawapan yang konkret. Macam tak tahu, dah cikgu ajar dia kecil. So dia ada masalah tau kalau kenapa macam tu. Anda dari kecil belajar di sekolah tapi cara anda baca macam ni tau. Sebab biasa baca di hujung kelas kan. Jap, suara hilang-hilang. Dengar lagi ke? Semua dengar? Ke dia yang dah seorang je yang hilang-hilang ke? Semua dengar clear? Okey. Takutkan anda cakap seorang-seorang je. Okey. Now, cara baca ialah macam ni tau. Sambil kemas back tau. Subhanakallahumma. Okey, ada masalah tak baca macam tu?
Sebab kalau kita faham kenapa kita baca tu, cara tu tak make sense. Betul tak? Adakah kita minta ampun dengan Allah? Ya Allah, ampunkanlah aku kan dosa-dosa aku. Maksudnya adakah kita buat sambil buat benda lain? Tanpa feeling kan. Dia pelik. Sebab biasanya jadi macam tu. Sebab kita tak tahu pun kenapa kita buat. So kat situ kena faham lah kan. So ada hadis dia dalam Riyadhus Shalihin pun ada kenapa baca. So siapa yang tak pernah tengok hadis tu, please tengok. Dekat hadis tu sendiri pun, antara salah satu hadis pasal tasbih kafarah tu sendiri pun menggambarkan kena tanya. Kenapa? Sebab dalam hadis tu sendiri Rasulullah SAW lepas habis atas mimbar dia baca kan, Subhanakallahumma bihamdik sampai habis. Sahabat terus tanya, ya Rasulullah, apa yang kamu baca tu? Kan? Kenapa dia tanya? Sebab dia nak tahu tu Rasulullah sendiri, maknanya untuk Rasulullah sahaja ke, untuk kita semua amalkan juga ke, apa manfaat dia. So sahabat pun tanya bila dia nampak Rasulullah buat, dia nak faham kenapa. So kita yang buat ni kena faham lah kenapa. Otherwise cara kita buat tu memang tak make sense. Okey, tu contoh. So balik kepada benda, apatah lagi benda-benda yang besar. Kenapa usrah? Kenapa daurah? Kenapa apa? So bagus untuk tanya. Anak mempromot tanya ni, harapnya nakib antum boleh jawab lah kan. Kalau nakib pun tak boleh, tak apa, tanya nakib lagi sampai dapat jawapan. Ataupun kita boleh buat daurah khas untuk cerita semua benda tu kalau ada banyak soalan. Okey, dan kerana itu kewajipan, tadi just sebab ada cakap penutup bagi segala yang dia lakukan, semoga diampunkan. Pernah dengar tak, sebab benda ni membuatkan anda tergelak. Orang tanya macam ni, tadi kita buka tak Kalau tak buka, tak tutup kot kan. Pernah dengar tak macam tu? Macam bila dia cakap tasbih kafarah tu kan penutup, tapi kan tadi tak buka. So kat mana logik tu? Kalau orang cakap macam tu maksudnya dia tak faham apa benda yang dia cakap. So dia bukan, kafarah tu maksudnya memang menutup kan. Kafe tu dia tutup kan. Tapi maksud dalam tu bila Rasulullah SAW sebut ialah tutup dosa. Maknanya bila kita ada dosa, kita minta Allah tutup dosa tu. Dia bukan kita buka majlis tutup balik. Dia bukan itu. Dia isu kita nak dosa kita ditutup, dikambus. So for sure dalam, tak kisahlah kita buka ke tidak, for sure ada kesilapan, ada dosa, ada lara, ada benda-benda kita mengumpat muajih ke, kita mengumpat cikgu kat depan ke, tu dosa-dosa yang kita nak Allah tutup. So memang dalam kelas, dalam apa, for sure kita nak baca benda tu kan. Untuk kafarah tu, kafarah dosa, kita sebut kifarah kan, tapi dalam bahasa Arab dia kafarah lah, menutup dosa. So untuk apa-apa saja majlis, bila Nabi kata untuk dosa dan lara, kata silap, apa word dia gunakan, maksudnya sepanjang tu mungkin kita lalai ke apa, kita nak Allah tutup semua benda tu. So dia bukan isu buka tutup majlis, dia tutup dosa. So tak kisahlah. Dia soalan yang patut tanya lah, agaknya ada dosa tadi tak? Pelik lah kalau tak ada, insyaAllah tak ada. Tu memang bongkak sungguh lah kan. Okey, balik kepada risalah. Dan kerana itu, kewajipan saya untuk mensyarahkan buat kalian dengan ringkas dan jelas dakwah Islam pada abad ke-14 Hijrah. So ni dah sampai dia punya conclusion daripada tadi. You semua, first you kena sedar you punya tanggungjawab. Second, bila dah semangat, saya nak laksanakan tanggungjawab, sebelum apa-apa, make sure kaji dulu. Jangan main terjun, nanti takut terpecah-pecah tenaga, tak sampai tujuan. So, from saya punya perspektif, ataupun saya punya tanggungjawab, Al-Banna, kepada anda ialah, saya akan present dakwah yang supaya anda faham, supaya you can make the right decision moving forward. Tu dia punya titik mula kepada risalah ni. Okey. So, kemudian dakwatuna fil unsur al-hadis. Dakwah kita di era moden. Kan? Tu al-asr tu kan, wal asr. Kat sini di era al-hadis tu moden lah. Okey, dah 9.50 kita baru slide 27 daripada 100. Okey. Interesting. So ana akan pergi laju pecut habis lah ni. Hopefully semua catch up je lah. Okey, hanya ada satu fikrah yang bisa menyelamatkan. So ini ana ambil ikut ayat Al-Banna. So ayat dia jadi macam poetik sikit. So benda dia datang kemudian kalau kita cakap. Maknanya, tapi adakah kita yakin benda ni? Hanya ada satu fikrah yang boleh menyelamatkan dunia ni. Are you convinced? So itu satu benda lah. Kalau kita sebagai Muslim pun, taklah, aku rasa yang boleh selamatkan tu selain Islam ada juga. Mungkin agama tu juga. Kalau kita tu kita kena balik kepada akidah yang awal lah. Tapi dia kata kalau kita memang yakin, ada satu fikrah je yang boleh, fikrah ni balik kepada Islam lah. Kan? Dan seteguh mana, okey. Kat sini ana buat ayat ana buat ayat, ana buat tanya, ana soalan. Seteguh mana keimanan antum terhadap benda tu? Hanya fikrah itulah yang bisa menyelamatkan dunia. Al-Banna dia tak tanya.
dia bagi penegasan. Keimanan kita terhadap itu adalah seteguh gunung. Tu gambar gunung tu lah. So Al-Banna dia tegaskan. Cumanya kepada kita, anda tertanya lah, kita seteguh itu juga ke kita imani? Memang betul Islam lah yang menyebabkan semua manusia akan hidup aman ke apa? So dia ada beza tu. Sebab kalau kita yakin seteguh itu, yes, aku betul beriman, then dia akan datang rasional yang ini. Kalau kita dah beriman sungguh, Islam lah yang boleh menyelamatkan dunia ni, for sure kita akan yakin Islam ni ataupun fikrah ni berhak mendapat pengorbanan. Semua pengorbanan, jiwa, harta dan segalanya, baik murah maupun mahal. Kan? Logik kan? Maksudnya kalau betul awak yakin benda ni lah selamatkan semua orang, for sure lah dia deserve our sacrifice. Kalau kita tak, tapi aku tak nak sacrifice. Dan ada dua benda lah. Adakah awak tak yakin, or awak ni memang jahat lah. Tak apa. Biarlah dia orang tu sengsara. Macam tu kan. Contohnya kita kata, inilah vaksin. Vaksin yang dapat menyelamatkan semua benda ni daripada COVID. Contoh lah kalau kita ambil konteks sekarang. Kalau kita betul yakin benda tu, for sure kita nak semua manusia dapat benda tu. Unless kita jahat. Tak apa, aku seorang je selamat. Biar mereka mati. Itu jahat lah tu kan. So, kalau antum yakin, kalau kita yakin Islam lah selamat, tapi kita tak nak share dengan orang, kita tak nak spread sejauh-jauhnya, either kita tak yakin, mungkin tak lah sangat kan, mungkin dia orang tak perlu, tu tak yakin, or kita ni jahat lah, walaupun inilah penyelamat semua orang, tapi tak apa, biarkan mereka, tu jahat. So where are we? Tu soalan jujur daripada anda kepada diri kita sendiri. Kalau kita tak buat kerja, kita tak betul-betul berdakwah, kita tak betul-betul sebar Islam, adakah kita tak convince lagi Islam ni memang diperlukan oleh semua orang, or memang kita jahat, hati busuk kan? Anda pernah tanya satu soalan masa nak buat daurah dekat Jerman ni konteks student lah. Dia kata, bayangkan ada lecturer announce ada exam besar, exam minggu depan ke apa kat dalam kelas. Kebetulan kita tak dapat datang kelas masa tu, tapi kawan kita datang. So kawan kita tahu ada exam tu, dan kita dalam kelas tu kita kena ambil exam tu juga. Dia balik, dia buat tak tahu sampai minggu depan. Tahu apa exam ni? Itulah, aku pun tak ingin nak bagi tahu kau kan. Anda tanya dia orang, apakah perasaan anda terhadap member tadi? Tak tahu kenapa ada seorang student tu memang dia emosi pula, busuknya hati budak tu kan. Dia tiba-tiba dia marah kan. Tak tahulah ada orang pernah buat kat dia ke apa kan. Tapi begitu kalau kita faham analogi tu, it goes back to us. Kalau kita dah yakin inilah Islam, dan ada orang yang tak dapat lagi Islam tu, tapi kita tak bagi tahu dia, kita tak sebar kat dia, dia boleh kata tak kat kita, busuknya hati kau, sampai hati tak bagi tahu sampai hati biarkan. Ni kalau pernah dengar, kenal tak Syah Kirib? Salah seorang revert kat Malaysia ni yang agak aktif berdakwah. Bukan agak aktif, memang aktif berdakwah lah kat Malaysia ni. Dia pernah cerita bagaimana dia masuk Islam, dan dia pernah cerita macam ni ayat dia, macam ni. Dia kata macam ni, saya sayang ayah saya. Ni saya nakalkan balik Syakir cakap saya sayang ayah saya. Ayah saya tu mati kafir, mati tak masuk Islam. Dalam keadaan di tempat kerja dia ramai orang Islam, keliling jiran-jiran semua ramai orang Islam, tapi mereka biar ayah saya mati kafir. Ke akhirat nanti saya akan dakwa semua orang ni. Dia marah. Kalau kita dengar benda tu, kita cuak tak? Dia kata semua orang yang kenal ayah saya, biarkan dia mati kafir tu, saya akan dakwa depan Allah dia orang ni, setiap seorang ni. Kalau kita dengar tu tak cuak, tak tahulah hati kita ni kenapa kan. It's frightening. Maksudnya kalau ada orang yang kita tak beritahu Islam tu, dan kemudian dia kata apa pula ni kan depan Allah kan, ni member aku tak beritahu pun, apa nasib kita? Itu bendanya. So dekat situ persoalan kita masa selagi kita masih hidup ni, kenapa kita tak beritahu? Adakah kita tak yakin Islam ni? Anda rasa ramai orang kita macam tu. Kita tak, walaupun Islam ni bagus, tapi mungkin taklah tak tahulah kenapa macam tu. Tu satu. Sebab kalau dah yakin, the only jawapan kenapa kita tak share tu memang kita jahat lah. Macam soalannya kita memang suka biar dia orang masuk neraka kan. Kalau masuk syurga nanti sempit pula. Tak tahulah apa mental problem kat situ kan. So itu persoalan kepada kita
Dan kemudian fikrah itu adalah Islam. Tiada cacat, tiada kekurangan, tiada kesesatan, kan. Dan kemudian kat sini Al-Banna nak inline-kan apa yang dibawa dengan Islam tu. Fikrah kita adalah Islam yang pure, kan. Maknanya tak ada campur aduk benda asing ke apa mana. Atas Islam lah dia tertegak, daripada Islam lah dia derived, dia berasal, dan demi Islam dah dia berjihad, demi meninggikan kalimah Islam lah dia beramal. Kemudian dibawa, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Siapa yang cari selain dari Islam sebagai din dia, takkan diterima, kan. Mungkin kita alhamdulillah Allah takdirkan kita lahir dalam keluarga Islam, sebab tu kita tak menghadapi dilema macam tu Yang kadang-kadang sahabat-sahabat kita yang revert, dia sayang parent dia, for sure dia tak nak parent dia masuk neraka, betul tak? Tapi dia menghadapi cabaran macam mana nak deal dengan benda tu, macam mana nak tu, kan. Apatah lagi kita yang Muslim ni pula yang buat hal ni, kita yang macam mana cakap kita yang memportraykan something yang menyebabkan dia makin susah, kan. Isu Melayu nak Meli lah apa, yang menyebabkan setengah orang dia jadi macam ada block sikit, macam dia nak consider Islam tu, tapi orang Melayu kan benci kita, atau tak tahulah apa benda. Siapa yang yang menghadapi benda tu memang lebih feel lah benda ni, kan. So kita mungkin sebab alhamdulillah semua Islam, so kita tak fikir pasal orang lain. So itu mungkin lah, kan. Namun realiti kini ni dibalik pula, kenapa kita jadi macam ni pula, kan. So macam mana boleh jadi gini? Okay. Dan of course dah pukul 10 dah, akan kena mempecut. Macam nak pecut pun saya tak tahu ni. Oleh kerana itu, apa yang kita perlu buat? Dan rasa straightforward, you should already know what we should do, kan. Kalau kita dah faham semua tadi tu, even until this point, we should already have a clarity of, okay, I really have to do something, kan. For sure aku tak nak jadi orang yang mengabaikan tanggungjawab, tak laksanakan hak orang. For sure aku tak nak jadi hati jahat macam tadi ataupun apa semua, kan. So we have to do something. Okay, dekat sini Al-Banna present perspektif dia, perspektif ikhwan. Kewajipan pertama kami ikhwan ialah menjelaskan kepada manusia akan ketentuan Islam dengan jelas dan sempurna. Ini adalah aspek nazari fikrah ni. Nazari tu teori lah kalau kita translate. So kita akan jelaskan kepada semua Muslim ni, ataupun bukan Muslim, kepada manusia. Kalau siapa biasa baca tulisan Al-Banna, dia biasanya akan guna dua word yang berbeza untuk refer kepada Muslim dan selain Muslim. Kalau dia cakap manusia tu the whole lah. Kalau dia cakap pasal macam kaum kita ke, ada word yang macam tu, pasal umat Islam. So kat sini maksudnya kepada semua orang ni. Dalam konteks kita kepada non-Muslim pun, pasal Islam tu sendiri, sampai jelas dan sempurna. Itu aspek teori. Kemudian kita akan meminta mereka realisasikannya. So kita tak akan berhenti kat situ. Dia dah faham? Okey, tak cukup, jom kita realisasikannya. Kemudian kondisikan mereka untuk laksanakan, kemudian bimbing mereka untuk amalkan. So aspek ni yang biasanya amat missing dalam dakwah. Faham ke? Biasanya orang dakwah tu sebar point. Alhamdulillah dan dakwah, hashtag dan dakwah. Biasa orang macam tu, dia faham dakwah tu just sampaikan teori. Tapi Al-Banna kata tidak. Dia perlu ada aspek ni, aspek amali. Sebab aspek teori ni sebelum Al-Banna bangkit lagi, dakwah-dakwah, macam mana cakap? Masa Al-Banna bangkit dengan ikhwan tertubuh, itu bukan kumpulan dakwah pertama yang wujud di Mesir. Dah amat banyak. Kalau kita baca risalah tu, dia akan cerita macam mana dia berhadapan dengan banyak grup dakwah yang lain. Cumanya isu yang missing dia ialah ramai berdakwah teori je. Teori. Lepas tu faham lah. Pandai-pandai lah nak buat apa, kan. Dia kata tak. Umat kita tak boleh macam tu. Tak boleh biar macam tu. Dia tak tahu nak buat apa. Kita kena minta dia orang realisasikannya. Ini kalau kita ambil konteks Mesir pun interesting. Anda pernah tengok satu video daripada feminis di Mesir. Perempuan feminis. Dia dakwa hijab ni, tudung ni adalah rekaan ikhwan. Kalau antum dengar sekarang, antum boleh terima tak argument dia tu? Apa pula tudung yang rekaan ikhwan pula, kan Islam memang. Tapi dia ada hujah dia tau. Dia kata, tengoklah di Mesir, di Kahirah, di mana Al-Azhar tu ada sejak lama lah, ratusan tahun, ratusan tahun. Tapi dia kata, cuba tengok setiap kali perhimpunan ramai-ramai orang di Mesir, of course majoriti Muslim. Dia kata, cuba tengok gambar dia. Sebelum ikhwan datang, cuba cari ada seorang pakai tudung. Tak jumpa, dia kata. Azhar dah lama ada kat situ. Tak ada pun dia suruh pakai tudung. Ikhwan ni datang tiba-tiba suruh pakai tudung. So ini adalah rekaan ikhwan. So quite interesting kita ni lahir tudung ni dah jadi norm. Jadi norm.
Tapi just satu generasi sebelum ni, dia adalah benda yang amat asing. Even di kalangan macam kalau kita cakap, kalau kita sekarang susah nak bayangkan ke Azhar tu, kenapa Azhar tak suruh mereka tudung Bukan Al-Azhar ke? Bukan melahirkan ulama ke? Tu quite interesting. Ustazah kalau siapa yang tengok gambar lama lah ustazah yang mengaji agama di Azhar masa tu balik Malaysia nampak rambut, tak tutup aurat macam sekarang. Kenapa? Bukan nak kata dia sengaja lawan hukum, tapi kefahaman dia gitu. Bila kita kata faham ke kefahaman, bukan ilmu dia gitu dia akan balik Malaysia, sebab kita kan mazhab Syafi'i, dia akan cakap aurat wanita adalah seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Tapi ketika dia cakap tu rambut dia nampak, siapa boleh faham? Itu kefahaman umat Islam ketika tu dia tak faham teori yang dia cakap tu perlu jadi real. Dia macam just teori. Kita susah nak faham. Kalau kita sekarang jumpa ustazah macam tu, hilang sikoh terus kan. Ustazah apa? Ustazah nampak rambut ni, nampak jambul tutup, dia pakai scarf macam tu je, rambut tu nampak kan. So sekarang memang tak boleh terima. Kalau dulu, anda ingat lagi Ustazah Anisah cerita, ni dah keluar tajuk lah pula ni, tak apalah cerita sikit Dia kata masa dia mengaji agama, dia mengaji syariah di Asasi Asasi Islam UM dia kata ada seorang ustaz tu, semua murid perempuan respect ke dia, respect lebih daripada ustaz lain. Ni semua ustaz ustaz yang mengaji agama, yang mengajar agama kepada budak-budak syariah. Dia kata kenapa kita orang respect dia? Okey, kalau anda cakap macam ni, antum boleh bayang tak kalau sekarang budak-budak yang mengaji subjek agama ni, set-set budak-budak yang ambil syariah ni, respect dekat ustaz yang isteri dia tak pakai tudung. Antum boleh terima tak? Macam mana dia respect ustaz tu, isteri dia tak pakai tudung? Astagfirullah. Antum boleh terima tak akhirat tu? Boleh terima. Kenapa respect? Sebab kalau sekarang bukan ustaz tau. Dulu ni zaman ni antum dah hidup ke? Dulu PM pun kena apa kena kata sebab isteri tak pakai tudung. Ni zaman anak kecil zaman politik dia tak sama macam sekarang lah. Sekarang ni diorang dah sekalian. Dulu dia menghantamkan dan kata mana boleh terima PM macam ni, isteri pun tak pakai tudung kan. So kalau PM yang tak mengaji agama pun orang tak boleh terima, isteri tak pakai tudung. Ini kan ustaz. Tapi anak cerita kenapa, macam mana? Okay, first anak cerita dulu apa yang ustazah cerita. Ustazah cerita kenapa dia respect, sebab isteri dia tak lawa. Tu satu cerita lah. Kenapa pula isteri tak lawa boleh respect? Sebab ketika itu ustaz-ustaz yang balik daripada Mesir ni hot stuff lah. Maknanya semua pakcik-makcik kat kampung memang kejar. Dia lah menantu. Dia lah bakal menantu terbaik di abad ini ke apa kan. Balik Mesir ni kot. So semua itu, dan Ana rasa kalau cakap kat lelaki sini semua faham lah kot. Kalau you have unlimited option, biasanya paling ratu cantik lah jadi isteri. So semua isteri ustaz masa tu ialah semua ratu cantik belaka kecuali seorang ni. Sebab tu pelajar perempuan semua respect dia. Oh, dia sanggup ambil isteri yang tak ada rupa sangat. Dan bila Ana cakap tak pakai tudung tu, bukan sebab isteri dia seorang tak pakai tudung Semua isteri ustaz masa tu tak pakai tudung. Sebab tu dia tak pelik. Kalau sekarang semua ustaz isteri confirm pakai tudung. Sebab tu kalau ada seorang tak pakai tudung, kita tak boleh terima kan. Tapi sebab dulu isteri ustaz pun memang tak pakai tudung. Itu kefahaman mereka dulu. So that's quite interesting bagaimana ikhwan datang untuk revive kefahaman yang pada kita basic, tapi ketika itu dihilang. Dia amat hilang dia dalam masyarakat umat Islam. Orang tak dapat relate teori tu. Jawab exam dia akan jawab muka slide seluruh tubuh kan kecuali muka dan tapak tangan. Tapi dia tak connect dengan jajak. Kenapa aku tak buat dia langsung tak connect. Termasuk ustazah. Bukan salah dia, tetapi senario tu begitu until revival of Hassan Al-Banna, Maududi dan sebagainya. Alhamdulillah kita sekarang menikmatinya lah kan. Kemudian Al-Banna kata tak ada maksud di sebalik semua itu selain mencari redha Allah dan sebagainya. Okey, macam mana ni, tinggal 8 minit ni. Nak kata pecut. Okey, Ana akan pecut lah, tak payah cerita sambungan. Kita akan berjuang merealisasikan fikrah kami, berjuang untuknya selama masih hidup. Mengajak seluruh manusia kepadanya, mencurahkan segala sesuatu di jalannya. Dengan demikian, kami akan hidup mulia atau mati terhormat. Ni orang kata apa salah satu slogan dia lah. We will fight until the end. InsyaAllah, kalau kita terus berjuang,
kita akan hanya ada dua outcome je. Sama ada perjuangan tu berjaya dan kita akan dapat lihat Islam tu tertegak, or kita mati syahid. Dua-dua pun kita untung. So itu biasa the creed, ikhwan. Syiar abadi kami, Allahu ghayatuna wa rasulu za'imuna wal Qur'anu dusturuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillahi asma amanina. Okey. Kemudian, masuk motivasi sikit balik. Sesungguhnya Allah telah memuliakan kalian. Okey, sebelum nak sambung, siapa yang rasa Allah dah muliakan dia? Dan kenapa? Siapa yang rasa, sebelum mana sambung apa dia punya elaboration dia, siapa yang rasa macam betul Allah dah muliakan kita? Ke macam kat mana pula mulia tu? Macam mana? Ada yang rasa tak? Sebab dah peluk Islam. Oh, maksudnya mulianya sebab itu sebab dah peluk. Itu bukan peluk Islam, tu kebetulan lahir dalam keluarga Islam kot. Ke ada yang memang peluk? Okey, boleh sebut-sebut benda ni dah keluar cerita. Anda teringat, okey seminit lah kot. Anda teringat seorang ikhwah yang anak amat mengesani anak masa anak undergrad dulu. Dia lecturer UKM tak silap. Dia tanya macam ni. Semua antum, bilakah tarikh antum decide untuk jadi seorang Muslim? Sebab ada yang kata sejak Islam. Sebab dia, dan kemudian dia cakap tarikh ana decide ialah sekian. Dia nak tekankan apa tau? Ada amat besar perbezaan antara kita kebetulan lahir dan keluarga Islam dan kita follow the trend. Kita just follow. Dengan until kita decide, jap, this is really the truth. Dan aku memang nak hidup macam ni sampai mati. When is that happen? The turning point. So, kalau kita belum ada, kita kena cari benda tu. Sebab it will change your life. Because if you have really decided secara sedar, kita jadilah orang lain tau. Inilah dia, aku dah jumpa, ini yang aku cari selama ni. Dia akan berbeza dengan alhamdulillah kita dah lahir. Dia macam mana? Feeling dia lain tau, feeling dia lain. Okey, balik kepada sini. Allah menetapkan kedudukan kalian sebagai pemimpin dan guru seluruh alam. Apa dalil dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Family ayat ni. Kamulah khaira ummah. Kenapa? Dan ukhrijat linnas. Kat sini pun kalau kita tak translate, kita bukan tak semena-mena declaration umat terbaik tanpa apa-apa. Ukhrijat linnas, apa maksud dia? Dilahirkan untuk manusia. Antum faham ke implikasi benda tu? Aku untuk kamu. Siapa yang rasa macam tu? Jujur. Siapa yang bila jumpa, contoh kat Malaysia lah, Cina ke India yang non-Muslim, I am for you. Aku untuk kamu. Siapa yang rasa macam tu? Anda rasa amat jarang jumpa orang Muslim yang rasa macam tu. Sedangkan ayat tu kata macam tu. Kita ni dikeluarkan untuk mereka. Macam mana kita nak make sure dia orang tu dapat manfaat dan menerima hidayah tu? Dan kita tak apa lah. Nasib lah dia orang lahir non-Muslim kan. Kita kena tindas lah sikit dia. Kau tak tahulah kenapa kita jadi gitu kan. Na'udzubillah. So itu antara ayat-ayat yang kadang-kadang kita tak faham habis. So dia bukan tiba-tiba kita kan umat terbaik. Dia jangan jadi macam orang Bani Israel dulu. Dia ingat dia umat pilihan, macam chop tu datang umat pilihan dan jenayah apa kita buat pun umat pilihan tu tak akan tertanggal. Dia bukan begitu. Dan dia disebabkan tugas tu. Tugasnya apa? Guru. Satu lagi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau siapa yang pernah dengar syahadatul haq contohnya, ayat ni biasa dikupas. Kamu ni sepatutnya jadi, kamu ni apa? Dijadikan umat pertengahan untuk menjadi saksi ke atas manusia. Have we become syuhada 'alan nas? Itu satu soalan yang berat. Antum pernah dengar ke contohnya syahadatul haq ataupun kupasan ayat ni? Dan tergambar ke apakah yang maksudnya kita kena jadi saksi kepada orang? Dan have we done it? So that's the most crucial question. Bila dah sebut benda ni, satu benchmark yang paling tinggi ialah benchmark Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa benchmark dia? Macam mana kita nampak Rasulullah SAW confident dia dah settle tugas dia? Apa indikasi dia? Ada siapa-siapa boleh reflect tak? Dalam sirah tu, kat manakah episod yang menggambarkan Rasulullah SAW ketika tu dia boleh kata, aku punya tugas selesai? Ada tak?
Ada tahu? Ada tak pernah tahu? Tahu tak apa yang disebut masa haji perpisahan? Apakah yang Rasulullah SAW tanya kepada semua orang? Anda tak letak dalam slide ni. Biasanya anda sebut benda tu pasal masa dalam syahadatul haq lah basically. Sebab itu benchmark menjadi syahadah kan, menjadi saksi. Kan? Adakah aku telah menyampaikan? Kan lebih kurang soalan macam kan? Wahai semua, kan? Kamu boleh mempersaksikan aku dah menyampaikan ke tidak? Kan? Dan mereka kata bala, kan? Kami menjadi saksi engkau dah menyampaikan habis. Dan Rasulullah boleh kata saksikanlah ya Allah. Kan? Dia orang semua jadi saksi, aku dah selesaikan tugas aku. Aku dah sampaikan semua yang patut aku sampaikan. Dan itu adalah maksudnya Rasulullah SAW boleh cakap tugas aku selesai. Aku boleh mati sekarang dengan tanpa kira sawan. Now, kalau nak reflect, siapa rasa macam ni? Ada di antara kita yang rasa boleh cakap macam tu tak? Wahai jiran-jiran semua, saksi kita, aku dah jalankan kerja aku dah sampaikan semua, kamu dah faham. So kalau bayangkan macam tu pun kita senang tahu kita dah buat kerja ke tidak. Dan itu cuak. That kalau kita rasa kita tak boleh nak cakap macam tu lagi, meaning kita tak ready untuk mati tau. Sebab ada orang masih boleh dakwa kita tak cakap. Dia tak cakap pun. Dia tak beritahu pun. Oh serius, kalau you fikir benda ni tak tidur malam. It's frightening. Maksudnya kalau kita masih rasa ada orang boleh dakwa kita tak selesaikan tanggungjawab kita untuk bagi dia kefahaman, kesedaran, kebenaran. Kan? Dan itu maksudnya benchmark Rasulullah SAW tu. Dia sebelum dia meninggal lagi, dia boleh tanya dan semua orang mempersaksikan Rasulullah SAW telah menyampaikan. Kita tanya, kalau yang IPT tadi kan, boleh tak declare? Semua dah clear kami dah sampaikan Islam. So mampu tak kita cakap begitu? So itu benchmark yang tinggi. Balik kalian semua adalah pemimpin dunia. Yakinlah hakikat ni. Walaupun musuh nak kamu rasa sebaliknya, nak sekecil, walaupun dia orang tu nampak lebih hebat. So ini satu lagi penyakit sebenarnya. Kita ni biasa. Ramai tak kat sini macam siapalah Ana? Siapalah saya ni kan? Kita selalu macam tu. Macam siapalah saya ni? Tak tahulah kenapa penyakit tu. Tapi kita sebenarnya tu dah efek serangan pemikiran lah. Kita rasa kita kecil. Sedangkan kenal Rabi'i. Apa tak macam nak ejak dia? Rabi'i. Yang yakin kan. Dia kata kami datang untuk membebaskan manusia daripada separuh hambaan sama manusia kepada Allah saja. Kenapa dia confident? Sebab dia yakin benda ni. Maksudnya Allah dah lantik kita untuk membawa kebenaran tu dan mengajar manusia lain. Inilah hakikat. Allah dah okey, ada cikgu tak kat sini? Sebab kalau kita kata kitalah cikgu yang ada ilmu untuk bagi tahu murid-murid, adakah kita akan awkward ataupun tak confident depan murid-murid? Macam depan murid-murid, macam tu lah kot murid-murid, rasanya lah. Tapi tak tahulah betul tak betul. Ada ke macam tu? Biasa, kalau dah kita rasa kita cikgu, kita yang ada ilmu tu untuk menyampaikan, kita confident betul tak? Sepatutnya benda yang sama kepada Muslim. Bila dia melihat non-Muslim tidak tahu lagi kebenaran tu, kita kan guru nak mendapati mereka. Kenapa kita tak confident? Itu soalan untuk kita semua. Kenapa kita tak confident untuk berhadapan dengan non-Muslim? Sedangkan Allah kata kamu guru. Dia orang tak tahu something, you have to tell them. Guru ni dengan murid macam tu ke? Tapi siapalah saya? Kena pecat je lah dengan guru besar kalau guru macam tu kan. So, na'udzubillah, kita sebagai Allah yang dah lantik sebagai guru kepada umat ni, kepada alam ni, kita tak nak dipecat lah, na'udzubillah. Dan itu satu benda besar. Tadabbur, siapa yang belum pernah tadabbur surah Al-Baqarah. Panjang tapi itu cerita ni. Al-Baqarah tu cerita awalnya, ni ringkas kalau antum ada masa. Awalnya Allah cakap apa? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ni cerita pasal khalifah. Dan kemudian dia cerita pasal senior kita yang dapat tugas khalifah, iaitu Bani Israel. Tapi half of the surah tu cerita bagaimana dia keep on failing dia punya tugas. Dia gagal teruk dalam tugas khalifah dia. Tengah-tengah surah tu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dia cerita pasal their legacy have gone. Tugas tu the title is stripped from them. Now you are the new ummatan wasata.
Dan kemudian kalau tuan baca lepas tu, sebab tu semua ayat hukum tau. Maknanya tukar khalifah kena make sure semua ayat hukum tu tertegak atas muka bumi. Macam-macam lah kalau tuan baca second half surah Baqarah. Biasanya orang kata, ya Allah macam mana nak buat ni, tak mampu ni. Kemudian apa ayat hujung dia? Siapa ingat? Apa ayat hujung Al-Baqarah? The very last verse. Kalau baca tamat surat ada kan? Apakah ayat terakhir? Dia menjawab kalau kita kata macam, siapalah saya tak mampu ke tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Aku takkan bebankan kalau kamu tak mampu. Once aku dah bebankan, kau jangan ngada-ngada. Kau mampulah, aku tahu kau mampu. So sebab tu ada orang kata macam ni, kalau awak kata awak tak mampu, Allah kata awak mampu, saya nak percaya siapa? Kalau siapa-siapa antum kata antum tak mampu, tapi Allah kata antum mampu, anda nak percaya Allah ke percaya antum? So kita sendiri pun kena rasa macam tu. Nafsu aku kata aku tak mampu, tapi Allah kata aku mampu. So aku nak percaya siapa? So itu jawapan untuk diri kita sendiri, sebab nafsu kita sentiasa kata, siapalah saya, bagilah pakcik-pakcik yang bekerja ni. Itu masalah besar. Okey, seterusnya, wahai para pemuda, perbaharuilah iman kamu, tetapkanlah ghayah dan ahdaf kamu. Kekuatan pertama adalah kekuatan iman, dan buah daripada iman itu akan lahirlah kesatuan. Dari kesatuan itu, kemenangan gilang gemilang akan datang, insya-Allah. Oleh kerana itu, berimanlah kalian, eratkan ukhuwah, bekerjalah. Setelah itu tunggulah kemenangan. Ni ayat tunggulah ni, sebab tu anak tunggu. Bukan tu ngada-ngada buat tak faham. Tunggulah tu maksudnya once you bekerja, insya-Allah. Tunggu tu maksudnya it will come. Sooner or later it will come. Kemenangan tu akan datang. Now, seterusnya, seluruh alam sedang menantikan penyelamat untuk tiba. Penyelamat itu tidak lain hanyalah risalah Islamiah, dan kalianlah pembawa obor risalah tersebut. So kita ada obor tu, dia orang tengah kegelapan, punya jahat kalau tak nak kongsi cahaya tu kan. Macam kita cakap tadi. Apa yang kita inginkan? Okey, selepas ini dia dah amat kontekstual kepada ikhwan. Kenapa? Sebab memang Al-Banna nak cerita, inilah yang kami bawa, ini dakwah yang kami faham, ini cara kami. So kalau nanti in the end, sebab you semangat tadi nak berdakwah, so you kena kaji. Setiap seruan ni kena kaji. From our side, we will tell you as it is, kenapa kami buat macam ni. If you are convinced, jom. Macam tu cerita pendek ni. Sebab tu dia cerita ikhwan tu nak apa dan sebagainya. Sesungguhnya manhaj Ikhwanul Muslimin itu memiliki tahapan tertentu dan langkah yang jelas. Kita tahu benar apa yang kita inginkan dan faham benar wasilah untuk merealisasikannya. Okey, ayat ni macam ayat biasa, tapi kalau siapa yang biasa sembang dengan siapa-siapa pasal gerakan Islam, dia ada perbezaan yang ketara antara orang yang sembang kencang, sembang lebat, dengan orang yang actually fikir solution yang real. Kalau anda faham lah. Contoh. Kat Malaysia ni ramai orang kata, kita nak syariat. Berapa ramai yang orang really fikir real, secara real, macam mana nak bagi dia jadi betul. Anda bagi satu contoh. Dalam segi dakwah jemaah kita ni, misi nak tertegak syariat tu daripada zaman 70-an. Ana lahir di UK. Parent ana antara orang yang dapat tarbiyah di sana, balik Malaysia sama-sama nak jadikan tu, kita ada target. So kalau siapa pernah dengar 2020 dia orang dah bayangkan dah Islam ni Malaysia ni dah syariat tertegak. Of course goal tu terpaksa ditolak sebab kita ni punyalah teruk, kita buat kerja tak sampai-sampai 2020 ni pun tak sampai lagi. Anyway, dia orang ada tu, tapi recently dia orang realise satu benda yang real. It is not logical to expect it to happen, syariat tertegak di Malaysia ni, kalau demografi kita masih maintain. Demografi itu apa? Percentage Muslim dan Muslim kat Malaysia ni kalau masih remain, logically you cannot expect syariat tu akan boleh di enforce. Logically. Dan terbukti secara hakikat pun. So, disebabkan itu, ada KPI yang disetapkan by tahun berapa anda tak ingat? Siapa yang dalam Hidayah Center kita tahu. We want to make sure that Malaysia ni berubah jadi 80% Muslim at least. Maksudnya, berapa juta orang yang kena diislamkan. Dan mereka, kalau siapa yang kenal, ada yang terlibat direct Hidayah Center? Anda kenal beberapa orang yang memang bersungguh buat benda ni. Setiap minggu ada orang diislamkan, program apa semua, macam-macam dia buat. Dan ada yang pergi tolong di Sabah dan sebagainya, sebab kat situ pun tak cukup tangan nak islamkan orang. But this is contoh orang yang fikir real. You nak sembang slogan nak syariat tu satu hal, tetapi kalau you betul nak buat, you akan fikir kat mana yang menghalang dia. Selagi tak berubah percentage masyarakat kita di Malaysia, you cannot expect you sembang kosong.
Dan kita boleh bezakan orang yang memang cuba bagi jadi, and tugas tu dikongsi bersama lah kan. Maknanya Hidayah Center make sure bagi jadi 80% Muslim di Malaysia. So berjuta-juta orang perlu diislamkan dalam beberapa tahun ni. So they are working like, anak-anak respect lah ikhwan-ikhwan yang di situ kan. Tu just satu juzuk contoh bagaimana orang yang betul fikir nak bagi jadi berbanding sembang kosong So sama juga masa anak balik kecil dulu parent korang tengok takkan anak kita nak masuk sekolah sedia ada. Budak lelaki pergi sekolah pakai seluar pendek dan sebagainya. Sanggup tangguh anak masuk sekolah untuk kita buat sekolah sendiri supaya anak-anak ni terjaga Dan from there lahirlah sekolah Muslim dan sebagainya. Sekarang pun dah 20 sekolah. Dan not just pasal kita cakap pasal sekolah kita, sekolah Ikram ke sekolah Muslim, but the trend yang kita set dah jadi norm sekarang. Sekolah integrasi yang tak pernah wujud sebelum ni, bukan tak ada sekolah agama tapi nak belajar agama pergilah pondok. Tapi kita berjaya mengubah landscape Malaysia kepada sekolah integrasi Islam tu dalam sekolah kebangsaan pun dah jadi norm. Ini contoh real orang yang betul-betul nak make sure perubahan real di dalam Malaysia. Bukan kita sembang kosong, berteori, berdebat. Ini memang orang yang make changes on the ground. And that is the very DNA of this dakwah, this jemaah. Dari awal dia bukan cakap dia tak lebat tapi real effect Dan kita alhamdulillah lahir-lahir anda ingat lagi Ustaz Alias cerita pasal akhwat dulu menangis kalau yang pergi ambil medik, setiap hari menangis. Boleh bayang sebab apa? Sebab dia kata dalam rutin dia tu dia kena pakai gaun doktor tu. Gaun doktor kena doktor kan. Dia punya tu yang menyebabkan, macam mana cakap dalam bahasa yang sopan, basically orang boleh nampak lah baju dalam dia sebab dia punya macam tu kan. So kalau perempuan boleh bayangkan berapa traumatik benda tu kan. However, alhamdulillah bila akak-akak ni dah pegang posisi apa semua dan kemudiannya dah ada ubah landscape, sekarang common practice tutup aurat tu So ini real changes yang telah berlaku over the 20 years kan, yang kita boleh appreciate. Now, Ana dulu antara orang yang very very suka complain sebagai orang muda. Ana cakap kat kita orang set kita orang yang semangat lebih kan. Ustaz, kita cakap kat pakcik-pakcik kan. Macam ni kita dakwah dah lama kat Malaysia kan. Tapi tengok tu, orang pakai tudung pun tapi baju ketat lah apa. So semua kan orang lelaki-lelaki yang sembang lebat ni kan. Tengok tu, astagfirullah kan. Antum boleh bayang tak jawapan dia apa? Ataupun sebelum tu ada tak orang kat sini yang rasa macam tu? Macam mana kan? Tengok ni. Apa ni? So apa ni? Dia orang tak buat kerja. Jawapan dia kata ni. Okay. First, we acknowledge kelemahan generasi kami sehingga masih banyak kelemahan yang antum tengok. However, we can claim several things. One, dia list banyak benda lah antara lain yang antum boleh mungkin appreciate. Masa kita orang balik kat sini, tutup aurat tu weird. Hantu kom-kom apa semua keluar lah kan. Termasuk contoh-contoh tadi yang nak cakap maknanya orang jadi doktor semua tiap-tiap hari menangis nampak aurat setiap hari. Nampak aurat, bila kita cakap nampak rambut semua tu biasanya taklah traumatik sangat traumatik jugalah kot, tapi taklah sampai kalau orang faham kan, orang boleh nampak baju dalam semua kan. We have changed that. Dulu masa tu walaupun macam ni kan, walaupun tudung tu masih orang kata tak cukup syarat sekarang, however kita boleh claim satu benda. Sistem pendidikan kita dah ubah. Ni dah ubah. Okey, tak sempurna, but we can say that we have done so much dengan keterbatasan kami. Antum boleh cakap kat anak antum apa? Masa tu kita semua tersenyap Maknanya, anak pulang kat antum kita boleh cakap, antum rasa kita boleh cakap kat anak-anak kita apa? What is our contribution? Apakah shift seterusnya kita buat? Kita hanya pergi balik usrah, tak ada apa kesan. That is for everyone to ponder lah. Kita ni ada kesan ke tidak? Ke short sendiri konon-konon macam ada sumbangan sedangkan kita just bergulungan dengan orang baik, tak buat apa. Itu bukan benda yang Masya Allah dah 10.30. Okey, kat sini anda pergi laju. So Al-Banna kata kita akan, ini antara benda-benda yang kita akan establish rijal yang muslim dari semua sudut, akidah, akhlak dan amal. Kemudian kita akan pastikan rumah tangga pun muslim dari segi fikrah, akhlak dan amal. Kemudian so implikasi dia apa? Sebab itu kami fokus kepada wanita sebagaimana lelaki kan? Kita juga fokus kepada anak-anak sebagaimana syabab. Ini adalah takwin usari. Kemudian kita akan bina masyarakat yang muslim dari segi fikrah, akhlak dan amal. Sebab itu kita akan make sure dakwah kita sampai setiap rumah,
fikrah kita orang boleh mudah faham, dan apa saja potensi kita akan cuba masuk. Ni semua ni kan. Kita akan pastikan pemerintahan Islam bisa memimpin bangsa ini menuju masjid. Bersama bangsa ini, ia membimbing manusia kepada hidayah. Ini macam anda cakap tadi, word yang Al-Banna gunakan. Bila cakap bangsa tu, dia refer kepada Muslim, dia refer kepada manusia tu, semua manusia. So maksudnya, pada bayangan dia ialah pemimpin ni bersama dengan Muslim. At first, pemimpin mesti boleh membawa orang Muslim balik ke masjid. Maknawi dia faham kan? Dan bersama dengan orang Muslim ni semuanya, kita bimbing semua orang lain supaya dapat hidayah. Kan? Kita faham macam tu tak? Kan? Kita ada mission macam tu tak? Untuk semua non-Muslim kat Malaysia ni, hopefully insyaAllah akan dapat hidayah. Kemudian akan bergabung setiap jengkal negeri Islam. Ini dah 10.30 anda lajukan. Kemudian panji Allah akan berkibar tinggi di seluruh wilayah yang pernah seketika menikmati kebahagiaan Islam. Okey, akhirnya kita akan deklarasikan dakwah kita ke seluruh alam, menyampaikan kepada sekalian manusia, hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Itu misi terakhir ikhwan, basically, dan diambil dari Al-Quran lah, of course. Kan, itu gambaran hujung. InsyaAllah dakwah kita ke sana. Okey, dan semua benda ni ada perincian dia, jangan risau. Tapi kat sini kita akan cerita gambaran je kan. So kalau you yakin, insyaAllah kita akan cerita lebih lagi. Tu basically cara dia cerita lah kan. Sebab risalah ni just untuk convince, we know what we doing, we have clear targets. If you are convinced, jom kita akan cerita lebih lagi kan. So dia punya narrative kita antum semua taklah lebih lemah daripada generasi sebelum antum yang Allah telah buktikan dengan perantaraan mereka kebenaran manhaj ini Maka janganlah rasa tak berdaya, janganlah rasa lemah kan. Pampangkan dari mata kalian firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Normally anda suka kupas ayat ni, tapi kita tak ada masa, so nanti insya-Allah lain masa kalau sempat Kita akan bina diri sehingga kita menjadi Muslim yang sejati. Kita akan bina rumah tangga sehingga menjadi rumah tangga Muslim. Kita akan bina bangsa kita. Kita akan terus melangkah hingga ke penghujung perjalanan. Dengan izin Allah, kita akan sampai kepada tujuan. Kerana Allah tidak menghendaki, melainkan menyempurnakan cahayanya. Untuk itu, kita telah mempersiapkan keimanan yang tak mungkin goyah. Amal yang tak akan mengenal henti. Sikah kepada Allah, kepercayaan kepada Allah yang tak akan melemah. Dan jiwa-jiwa yang menganggap hari paling bahagia adalah hari pertemuan dengan Allah dalam keadaan syahid di jalannya. Okay. Dan kemudian masuk ke topik seterusnya. Okey, kat sini mungkin anda akan skip sebab ini dia menjawab tohmahan yang ada pada ikhwan. Ada orang kata ikhwan macam ni, ada orang kata ikhwan macam tu, so dia jawab. Tapi kita tak ada masa, anda akan skip. So ada orang kata dia orang ni zikir, jenis geng-geng zikir saja ke, ataupun dia orang ni memang tak suka kepada nasionalisme ke, ataupun dia orang ni malas ke, ataupun dia orang ni fanatik ke, ataupun so dijawab semua tu. Tapi untuk malam ni kita tak sempat, kita skip sebab antum pun mungkin tak kenal sangat ikhwan. So kalau dalam konteks kita mungkin ada benda yang kalau ada yang tanya pasal ikram lah kot, betul ke ikram ni kuda tunggangan apa ke, so bolehlah dia jawab dalam konteks kita. Ayyuhas syabab, wahai pemuda, di atas kaedah-kaedah yang kukuh inilah kami mengajak kalian semua. Jika kalian yakin dengan kebenaran fikrah kami serta mahu mewakafkan segala potensi untuk keyakinan kalian, so if you are convinced and you want to infaq yourself untuk apa yang antum dah convinced, maka itu lebih baik untuk antum semua dunia dan akhirat. And that's the end of the risalah lah kan. So ana just sebelum ana pergi kepada Q&A, ana just lontarkan soalan ni. Risalah ni kalau antum perasan dari awal sampai habis dia satu naratif untuk mengajak orang in the end untuk join Al-Banna dan join Ikhwan. Faham kan? Because that's the end. Maksudnya first you have to understand your responsibility. Second, dalam nak menjalankan responsibility tu, first you kena kaji yang manakah yang sepatutnya yang paling meyakinkan insya-Allah untuk kita sumbangkan supaya tenaga kita tak sia-sia. Kemudian disebabkan itu Al-Banna jelaskan Ikhwan bawa apa, kenapa, manhaj dia dan sebagainya. Then in the end, if you are convinced, jom join. Itu naratif dia. Now, so in the end itu risalah dia untuk conclude, you should be part of us if you are convinced. Kalau tak, boleh tanyalah apa yang kat mana tak convinced. Cuma soalan anak kepada antum adakah Al-Banna promote usrah atau tarbiyah? Perasan tak kat mana bila dia mengajak orang kepada dia, sepanjang dia cerita tadi, ada dia promote apa-apa pasal usrah ke tarbiyah ke?
Ada yang nak jawab? Dan of course Ana lontarkan soalan tu. Sekiranya antum ada nak komen, nak tanya lanjutan dan sebagainya, boleh tanya ataupun nak jawab. Dan any other question, insyaAllah boleh. Ni Ana rasa dah tadi kata boleh anjakkan berapa minit tadi. So ni 10.30. Ana rasa open for Q&A. Harapnya kalau ada persoalan yang tersimpan, boleh tanya, boleh clarify. Or even nak bincangkan soalan ni. Dia tak ada promote pula Usrah Tarbiyah. So macam mana ni? So anda pulangkan Q&A insyaAllah. Ya, semua dah senyap ni. Kepada ahli-ahli dalam ni, dalam 1 ke 2 soalan ada masa lagi untuk tanya. Boleh tanya. Doktor, saya nak tanya satu soalan lah. Yep. Sebagai pemuda, saya pun umur baru 21. Macam mana tindakan yang saya, ataupun tak payah tindakan lah, macam mana sedikit lah inspirasi yang saya boleh ambil untuk saya dapatkan semangat pemuda untuk macam Ikhwanul Muslimin ni dalam diri saya, boleh tak macam mana? Ada tak apa-apa tips ke? Untuk apa? Untuk dapat semangat? Untuk dapat semangat sikit. Untuk dapat semangat sikit? So, yelah, walaupun kena ada sikit lah, secara praktikal lah paling banyak kita kena ada. Okay. Now, untuk semangat, kalau antum perasan dalam risalah ni, dia ada suntik benda tu juga. Dan dia always go back to apa yang Allah sebut dalam Quran. Contohnya tadi yang kita tak sampai kupas ialah surah Ali Imran tu. Kan dia kata pampangkan ayat ni depan muka kalian kalau rasa lemah. So of course kita kena kupas lah. Dan sebab tu pada Ana, tadabbur Quran yang kita dilatih dalam usrah ni sepatutnya menjadi rutin kita. Dan that should be one of the most orang kata apa sumber semangat yang tidak akan boleh dicabar orang lain. So banyak ayat yang sepatutnya, contoh pada keyakinan Ana, based on personal experience dan juga based on point dalam tu, siapa yang betul-betul faham daripada An-Nas sampai Ad-Duha, siapa yang dah cover ni dan betul-betul internalize, pada Ana tak logik dia tak bersemangat untuk dakwah sampai mati. Itu pada Ana. Kalau dia tak bersemangat je, Ana would argue dia tak faham lah surah An-Nas sampai Ad-Duha tu. Sebab dia punya climax dekat Ad-Duha Lam Nashrah tu begitu. Ya, kalau antum faham daripada An-Nas sampai ke situ. Sebab tu siapa yang cover usrah daripada An-Nas sampai Ad-Duha, kalau sampai Ad-Duha tu dia tak macam, wah saya nak dakwah, something wrong lah. Kita kena cover balik ke apa kan. Ataupun kalau kita sendiri pun tak rasa begitu, kita kena buat daurah bahan ataupun tafsir khas lah kot. Macam mana? Kenapa? Kat mana yang kita missing tu? Kenapa tak jadi gitu kan? So itu satu lah. So Ana rasa Quran tu sendiri, dia sentiasa memberi suntikan. Kalau kita tengok yang tadi macam kuntum khaira ummah, itu semua ayat Quran. Mungkin cara kita tadabbur tu yang perlu diperbaiki. Sebab kadang-kadang kita baca dah, tapi somehow kesan dia minima. So yang tu perlukan pelatihan lah kot. Macam mana kita punya tadabbur jadi gitu kan. Tu jawapan apa? Okay, ada yang tulis kat sini apa ni? Untuk risalah ni dia tak cakap pasal promote usrah tarbiyah. Dia fokus untuk fahamkan fikrah ni dulu. Dia tak promote usrah tarbiyah. Kalau kita tak faham fikrah, macam mana nak? Okay. Now, okay. Ana kalau nak tepek tambahan soalan Kalau ada adik-adik tanya macam tu ataupun kawan tanya macam ni, penting sangat ke kau ambil semua wasilah ni? Antum semua ada jawapan ke? Ataupun bang, kalau saya tak datang daurah, bukan saya jadi jahat pun. Antum ada jawapan tak? Betul lah. Kau macam mana? Saya malah datang sebab tajuk tak menarik daurah ni. So, sebab tu saya tak datang. Now, semua soalan-soalan ni anda bagi petik ialah sebab memang ini verbally anda pernah dengar. Dan semua benda ni valid Valid tu maksudnya apa? Memang betul kalau you tak datang daurah, kebanyakan orang yang ikut usrah ni, dia datang usrah tapi dia tak datang daurah. Bukan bila dia tak datang tu makin jahat. Tak ada pun kan. So, kat situ isu dia. Ana rasa ramai orang tak pernah jawab kenapa kena datang daurah in the first place. Bila kalau antum jawab macam ni,
dapat ilmu tambahan. Oh, itu tak datang pun tak apa, kurang ilmu sikit je. Apa masalah dia? Bukan kesalahan. Betul tak? So sebab tu jawapan-jawapan yang menyeleweng tu anda tak suka. Ilmu tambahan semua tu anda tak suka sebab dia bukan asal objektif dia. Sebab tu point dia ialah apa objektif wasilah ni sebenarnya. Dan anda rasa majoriti ikhwah tak faham benda ni. Sebab tu dia create all the problems. Now, bila kita cakap ni, kalau macam mana, dalam sejarah ikhwan sendiri, antum tahu tak lepas berapa tahun Al-Banna berdakwah baru start usrah tu dijalankan? Kan masa dah selepas 10 tahun ikhwan tertubuh, baru dia start dengan katibah. Ini pun satu soalan, mungkin biasa orang tak tahu lah kalau tak pernah baca benda ni kan. Ikhwan ataupun Al-Banna tidak bermula dengan usrah, dia bermula dengan katibah. Dan katibah tu bermula around 10 tahun selepas ikhwan tertubuh. Maknanya sepanjang 10 tahun tu apa benda yang buat kalau dia tak ada usrah. Now, dekat sinilah bila kita balik ni dah masuk tajuk lain. Antum pernah dengar ke tajuk macam biasanya ada kupas ni dalam sejarah usrah kan? Katibah tu apa? Tu quite interesting. Sekejap, kita tak ada pula slide kat sini. Adakah nak buat slide kat sini? Okay, tak ada. Okay. So yang ni mana sekejap tadi. So ini kena sesi lain lah kot. Ataupun kalau antum nak dengar benda ni, ana boleh kejap lagi ana bagi link siapa yang berminat dan ada daurah khas. Ana pernah cerita tarbiyah ni untuk apa sebenarnya kat budak-budak sekolah menengah. Dah cerita from awal tu habis lah. Sebab selagi mana kita faham tarbiyah ni untuk menjadikan orang baik dan sebagainya, selagi itu kita miss the point. Tu simply said lah. Sebab Al-Banna gariskan kenapa dia create usrah sebenarnya bukan untuk jadikan orang baik. Ramai dah grup-grup dakwah masa tu menjadikan orang baik, tapi itu tidak menyelesaikan masalah umat. Macam kita cakap tadi lah, dia memerlukan orang yang tu panjang cerita lah pula kan. So katibah tu apa? Okay, katibah kalau antum pergi kepada Google Translate, katibah dia akan translate sebagai battalion. Usrah pula kalau antum pergi Google Translate, dia akan translate sebagai keluarga. Kalau antum perasan, battalion, keluarga, ini cerita pasal struktur manusia, grup orang. Dia bukan cerita pasal program tau. Dan asalnya usrah katibah dia bukan pasal program, dia pasal orang. Sebab tu kalau antum perasan kenapa rukun usrah tu ta'aruf, tafahum, takaful? Pernah fikir tak? Kenapa bukan rukun usrah tilawah, cover tafsir? Kenapa bukan tu? Kenapa ta'aruf, tafahum? Sebab dia pasal grup orang. Kita nak jadikan grup orang ni hardcore yang boleh berdakwah. Bukan kita nak buat program jumpa setiap minggu. Bukan. Asalnya begitu. Unfortunately semua dah missing the point lah. Dan usrah jadi majlis ilmu dan sebagainya. So unfortunately. So itu ada tajuk khas. Siapa yang berminat nanti anda letak link. Kalau nak jawab semua benda-benda ni lah. Contohnya soalan macam jawapan macam ni. Benda macam ni. Benda-benda macam ni memberi indikasi orang tu tak faham usrah untuk apa, daurah untuk apa dan sebagainya. So sebab kita dah kehabisan masa, Ana nanti bagi link bagi siapa-siapa yang berminat untuk dengar penjelasan lanjut lah. Sebab dia pun tajuk separate tajuk pasal in the first place Al-Banna gagaskan apa sebenarnya. So Ana letakkan persoalan kat situ. Hopefully ada yang kalau yang berminat boleh dig deeper. Dan of course kalau yang nak daurah khas pasal persoalan tu je, Ana memang suka persoalan-persoalan yang memang merungkai benda ni lah kan. Dulu anak usrah Ana tanya, bukankah dengan kejatuhan Mursi menggambarkan tidak validnya Marati Aman? Ana suka soalan-soalan macam tu bila orang tanya, sebab kita senang nak bincang. Maksudnya dia berfikir lah kan? Otak dia tak beku. Ok, insyaAllah. So disebabkan masa dan ni dan quiz pun nak start, so Ana kembali kepada penganjur. InsyaAllah kejap lagi Ana just letak link pasal tarbiyah itself. Kalau nak terjawab, sebab insyaAllah dari situ saja saya boleh menjawab usrah tu in the first place datang dari mana, dan kenapa usrah tu macam tu, kenapa benda tu jadi kesalahan, tidak, dan sebagainya, insyaAllah. Dan lepas tu insyaAllah boleh minta penganjur lah kot. Kalau siapa yang minat perbincangan khas benda ni, boleh je jemput Ana. Wallahualam, Ana kembalikan kepada penganjur insyaAllah.